Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ni cikgu buat khas untuk anak didik cikgu yang tak dapat join kelas cikgu online pagi tadi. Jadi ini videonya. Apa yang awak akan belajar hari ini ialah kemahiran mengukur menggunakan nombor. Jadi di akhir PDPR kali ini, diharapkan awak dapat mengukur menggunakan alatan pilihan yang boleh digunakan untuk mengukur sesuatu objek, dengan teknik bacaan pembaris yang betul dan direkodkan dalam jadual. Jadi itu adalah penilaian untuk PDPR kali ini. Alright, jadi sebelum kita teruskan, kita perlu tahulah mengukur menggunakan nombor. Maksudnya ialah anda perlu mengukur menggunakan alat piawai yang mempunyai nombor ataupun senggatan macam pembaris. Jadi, apa kepentingan kita nak mengukur sebenarnya? Untuk tujuan apa? Biasanya kita ukur apa dalam kehidupan? Kita akan ukur meja, kita akan ukur kerusi, kita nak buat bangunan, kita akan ukur ketinggian bangunan berapa tingkat. Jadi semua tu melibatkan ukuran yang berbentuk nombor. Keduanya, kita nak ukur berat. Apa lagi yang kita ukur dalam kehidupan? Kita nak ukur tinggi. Baby baru lahir nak ukur tinggi, nak ukur panjang, nak ukur. Kalau kita nak makan ubat, kita akan mengukur sukatan air, dan banyak lagi. Dan antaranya ialah yang saya sebutkan tadilah, yang cikgu sebut. Ukur lilit badan. Contohnya ukur lilit badan, nak buat baju, mestilah kena pandai ukur badan. Kena tahu macam mana saiz baju dia, sini tangan hujung sampai ke lengan berapa. Kalau tak pandai ukur, apa jadi? Baju sengit sebelah lah. Ukur lain bila pakai tak muat ataupun terlebih besar. Semuanya disebabkan oleh ukuran. Jadi bila kita ukur dengan alat yang mempunyai senggatan nombor, dia boleh membuatkan ukuran kita seragam. Maksudnya kita ukur 18 cm, orang lain pun bila dia menggunakan pembaris alatan yang sama, dia akan dapat 18 cm juga objek tu. Dia takkan dapat lebih. Sebab bila ada ukurannya akan lebih seragam berbanding kalau kita guna jengkal lah, 1 cawan 2 cawan lah. Itu tujuannya, kita perlu pandai mengukur. Alatan apa yang sesuai kita gunakan untuk mengukur? Nak pilih alatan pun kena pilih yang sesuai. Contoh, nak ukur berat badan, boleh ke kita guna pita ukur? Nak ukur berat badan tapi guna pita ukur, boleh? Tak boleh. Kita kena pilih alat yang sesuai. Contoh, nak ukur berat, mestilah guna penimbang. Penimbang pula banyak jenis. Nak ukur berat apa? Kita kena tengok berat badan ke, berat tepung ke, berat ikan ke, berat buah ke. Semuanya mempunyai alatan yang berbeza. Nak ukur berat guna penimbang. Termometer. Ni contoh alatan untuk mengukur. Yang pertama, pita ukur. Pita ukur ni jarak dia, panjang dia 2 meter je. Jadi untuk mengukur satu yang bawah daripada 2 meter bolehlah, yang kecil-kecil bolehlah. Tapi kalau yang besar, panjang, lebar sangat, tak bolehlah. Kita nak ukur pita ukur, kita kena ada alatan lain yang lebih sesuai. Contohnya yang ni. Tadi ukur, Yang ini adalah pita pengukur. Jaraknya lebih panjang. Nak ukur kelas, bolehlah guna yang ni. Nak ukur lebar bilik, boleh. Nak ukur tinggi almari, boleh guna
pita ukur. Okey, seterusnya. Ini. Alat ni kita guna untuk apa? Timbang berat dan tinggi. Biasanya kita akan jumpa dekat klinik ataupun hospital. Okey. Selain yang tu, itu untuk berat badan. Yang ni saya cakap tadi, penimbang bergantung kepada apa yang kita nak ukur. Okey. Ni yang maksud saya. Ada nombor. Okey. Ini maksud saya. Setiap ukuran mempunyai nombor. Ni. Highlight pen. Okey. Setiap ukuran mempunyai nombor ni. Nombor dan senggatan. Senggatan ni biasanya dia akan seragam untuk semua ukuran. Jadi bila kita guna ni tak ada lain lah. Maksud saya contoh kita nak buat kek, disuruh masukkan 2 cawan air. Dengan mana lebih mudah? 2 cawan air ataupun 200 ml air. Mestilah 200 ml air. Kita senang sukat. Kalau kita suruh letak ikut ukuran 2 cawan air. Cawan dia dengan cawan kita tak sama besar. Nak guna yang mana? Cawan kecil ke, cawan besar ke, cawan sederhana ke? Okey, jadi tak seragam. Ini sebab tu bila guna 200 ml air itu lebih tepat. Okey, itu maksudnya. Perlu ada nombor. Okey. Jadi, bila nak ukur, kita mestilah pandai membaca pembaris. Jadi, saya nak tunjukkan macam mana awak nak membaca pembaris. Dekat pembaris ni. Okey, dekat pembaris ni, kalau kita ambil pembaris, dia akan ada, ni. Nampak ni. Dia akan ada ukuran dan unit piawai. Okey, dia dah tuliskan unit piawai. Contohnya biasa kat pembaris dia akan tulis unit piawai dia sentimeter. Yang ni yang biasa kita gunalah untuk awak darjah 2. Yang ni lah awak tengok ini. Okey. Dan pembaris dia ada nombor dia. Nombor yang besar dengan nombor yang kecil. Senggatan dia tu menunjukkan ukuran sentimeter. Jadi, macam mana awak nak baca pembaris? Okey, contoh kita nak ukur. Okey, kita nak ukur magnet ni. Okey, macam mana nak letak dia? Macam ni ke? Hujung pembaris ke hujung pembaris? Macam ni. Ni salah. Okey, kita tak boleh letak magnet di hujung ni. Hujung pembaris tak boleh. Ini salah. Sebab di hujung pembaris dia tak ada nilai nombor kat situ. Okey, jadi tak tepat. Apa yang awak perlu buat? Awak perlu mula dengan kosong. Cari angka kosong. Ni. Okey, magnet tu betul-betul ada pada angka sifar. Tegak je. Ingat angka sifar. Lepas tu, bahagian hujung ni, tandakan dengan pensel. Jadi, boleh dapat nombor berapa tu? 1, 2, 3, 4. 4,5. Tu secara kasarnya lah. 4,5. Cikgu akan tunjuk dekat PowerPoint ni, awak tengok. Okey, kita akan bacakan yang panjang dulu. Yang besar dulu. Contoh kan. Okey, ni letak pensel. Betul-betul dekat sifar. Lepas tu kita tanda bahagian hujung. Hujungnya habis dekat mana? Contoh dekat sini. Garisan ni kena guna pembaris lah. Cikgu guna point je ni. Susah sikit. Okey. Kemudian macam mana nak baca? Baca angka yang besar dulu. Awak tengok angka yang besar yang paling dekat dengan garisan yang awak tanda tadi. Penghujung pensel. Ialah nombor 2. Okey. Kemudian baru baca yang kecil ni. Senggatan yang kecil. 1,
2. Jadi jawapannya 2,2 sentimeter. Itu je lah. Kita akan baca dari kosong hinggalah penghujung objek. Okey, jelas. Seterusnya, yang ni. Dia letak muncung pensel dulu. Dia tak letak bahagian belakang. Dia letak muncung pensel dulu. Tetap sama. Mula dengan sifar. Letakkan dia dekat bahagian nombor sifar dan tandakan bahagian penghujungnya. Okey, dia dah tanda ni. Jadi, bacakan nombor yang paling besar. So, ialah 13 sentimeter. Mudah kan? Okay, contoh pula yang ni. Warna oranye ni berapa jawapan awak? Lihat yang paling besar. Sebab ini kan penghujung kita dekat sini. Okay, jadi yang paling besar ialah 4. Senggatan yang kecil ialah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4,5 unitnya sentimeter. Okey, sama juga pensel yang bawah ni. Tapi ini awak tengok ni, pembaris dia patah. Cikgu, pembaris patah boleh guna tak untuk mengukur? Boleh, tapi awak kena pandai baca. Contoh pembaris dia patah, sifar tak ada. Jadi dia ada nombor 4. Boleh tak nak ukur dekat mana-mana nombor? Boleh. Okey. Cumanya awak kena ubah. Jadikan permulaan dia sebagai sifar. Okey, yang lain tu awak padam. Sifar, yang ni jadi nombor 1, yang ni jadi nombor 2, tukarkan dia. Ini jadi nombor 3, ini jadi nombor 4. Okey, bila dah ada 4, gariskanlah penghujung dia. Jadi, jawapannya ialah 3 perpuluhan berapa? 1, 2, 3, 4, 5 perpuluhan 5 sentimeter. Jelas Maksudnya pembaris patah pun awak boleh kira. Mula je dari mana-mana nombor, tetap awak perlu tukar dia menjadi sifar kosong. Okey? Alright. Okey, baik. Itu tadi kalau bentuk yang sekata, objek yang sekata. Tapi kalau objek yang tak lurus, tak sekata, macam lembut macam ni, keliling, yang bulat, melengkung. Jadi macam mana kita nak ukur? Nak ukur guna pembaris, tak boleh kan? Keras, nanti patah. Jadi macam mana? Kita gantikan dengan bahan lain dulu. Okey, untuk dapatkan panjangnya berapa, barulah kita letakkan dekat pembaris. Jadi contoh awak boleh guna apa-apa je yang boleh fleksibel macam ni, melengkung boleh, bulat boleh. Okey, contoh cikgu pegang, cikgu ambil contoh kertas lah. Okey, paling senang, tak ada barang kat rumah kan. Jadi awak ambil je kertas. Okey, tengok dekat slide ni. Okey, dekat slide ni awak tak boleh ukur secara bertindih. Contoh dekat tangan ni, hujung mesti bertemu dengan hujung. Okey, dekat tangan ni. Okey, hujung kertas bertemu dengan hujung kertas. Jangan letak bertindih. Bila bertindih, ukuran dia jadi tak tepat. Jadi, letakkan kertas. Okey, ni akan jadi macam ni. Mana kamera? Okey. Sini pula. Okey. Hujung dengan ni. Hujung dengan hujung. Dia tak bertindih Bila dapat je hujung dengan hujung ni, awak pun gunting dan lekatkan dekat kertas supaya tak bergerak. Okey, bila tak bergerak, awak bolehlah ambil pembaris
untuk ukur. Contoh, bila letak bergerak pula kamera. Okey, letak. Okey, bila awak dah selotip ni kan, awak dah selotip depan dengan belakang, dah dia tak bergerak. Okey, bolehlah ambil pembaris. Lepas tu ukur macam cikgu ukur tadi. Mula dengan ini kertas. Okay. Ini kertas. Okay. Ini kertas. Mulakan dengan sifar ni. Nampak tak? Okay, kelabu pula. Tapi awak nampaklah sikit. Mulakan dengan sifar. Jangan hujung pembaris. Salah. Mulakan dengan sifar. Dan awak kiralah panjang dia berapa. Macam cikgu ajar tadi, okey? Maksudnya guna dengan objek lain dulu. Gulungkan dia. Dapatkan lilitan dia. Barulah letakkan pembaris. Okey, jelas lah. Alright, jadi dengan itu awak berjayalah membaca pembaris. Okey, dah pandai baca pembaris. Jadi kita lihat tugasan buku teks. Okey, dalam buku teks ni dia minta awak untuk ukur lilit kepala. Tapi bila nak ukur lilit kepala ni besar. Ukur lilitan ni besar. Jadi kita ada pembaris kecil ni je. Awak tak ada pembaris panjang kan? Jadi kita ambil objek yang kecil saja yang kita boleh ukur menggunakan pembaris. Jadi cikgu cadangkan awak gunalah lilitan tangan. Okey. Macam cikgu buat tadi, lilit tangan awak, awak perlu ukur lilitan semua ahli keluarga awak. Ukur lilitan tangan ayah, tangan ibu, tangan adik-beradik, semua. Lepas tu awak catatkan dalam jadual. Okey, jadual macam mana? Okey, cikgu nak awak ambil ribbon tu. Awak dah ukur ni, dah gunting ni. Tampal dalam buku. Okey. Macam cikgu cakap tadi, objektifnya awak boleh pilih alatan yang sesuai. Awak boleh membaca pembaris dengan betul. Dan awak boleh merekod dalam jadual. Bila awak boleh buat semua ni, maksudnya awak dah mencapai titik 4. Okey, jelas. Jadual macam mana? Okey, awak rekod dalam jadual macam ni. Nama murid ni awak ubahlah kepada nama ibu, nama ayah. Letak nama je kat sini. Okey, nama ayah tulis kat sini. Nama ayah Ali. Tulis kat sini. Okey, berapa ukuran tangan ayah? 10 cm contohnya. Okey, macam mana awak nak tulis tugasan awak ni dalam buku? Cikgu akan bagi panduan dalam Telegram. Baik, untuk yang tu sampai di sini saja kelas kita untuk hari ini. Cikgu harap awak boleh faham macam mana dan kenapa awak perlu mengukur menggunakan nombor. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.